أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, hadirin yang saya kasihi sekalian, pada malam ni pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita semua untuk kita meneruskan kehidupan kita sehinggalah ke saat dan ketika ini. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kehidupan kita ini sebenar-benar bermanfaat dan mampu untuk membantu dan menyelamatkan kita di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Hadirin yang saya kasihi, saya juga ingatkan diri saya dan seluruh yang hadir muslimin dan muslimat dalam Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi pada malam ni. Sebelum kita teruskan pengajian kita, jangan kita lupa untuk kita semua pastikan kita sudah berniat dengan niat i'tikaf di dalam masjid. Kerana kita yang duduk dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah ni, kita berniat i'tikaf, maka bermula sahaja majlis ini sehingga berakhir majlis ini, kata Nabi SAW, kita tidak akan putus-putus mendapat doa dengan 3 doa daripada seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, malaikat mendoakan kepada kita semua dengan doa Allahumma arhamhum. Maksudnya, ya Allah, kau rahmatilah mereka yang duduk di dalam majlis ilmu ini, di dalam rumah engkau ini, wahai Allah. Yang kedua, malaikat mendoakan kepada kita dengan doa Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa mereka semua yang duduk dalam majlis ini. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, kita akan turut didoakan oleh seluruh para malaikat yang hadir pada malam ini dengan doa Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa para malaikat, jika ada dari kalangan mereka yang duduk dalam majlis ini yang dia berniat i'tikaf di dalam rumah engkau, wahai Allah, mereka bertaubat di atas dosa-dosa mereka yang lampau, tub alaihi, maka tolong wahai Allah, terimalah taubat-taubatnya. Hadis ni sahih hadirin sekalian, boleh kita dapati di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ataupun ringkas kitab. Kita juga boleh menemui hadis ini dalam Mukhtasar Imam Ibn Abi Jamrah. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan 3 doa ni dapat dah kat kita. Faham tak faham, ustaz mengajak tu nombor 2. Yang penting 3 doa tu dapat dah. Yang mendoakan pula malaikat Allah yang bersih mereka daripada dosa, kan? Kita kalau manusia ni, doa kita takut banyak hijabnya, dosa alpa kita, lara kita, hadirin sekalian. Tapi yang mendoakan kita malam ni para malaikat Allah. Hadirin sekalian, kita menyambung kepada perbincangan kita dalam kitab 40 hadis akhir zaman ini, pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 telah diberi tajuk oleh Al-Musannif, pengarang kitab kita ini, dengan tajuk Islam kembali asing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban
wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam melalui berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah, kata Nabi, bagi orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Sedikit keterangan, Islam melalui tersiar di Mekah dalam keadaan yang sangat asing dari pandangan masyarakat. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangannya. Kemudian setelah itu Islam tersiar seluruh pelosok dunia sehingga dianuti oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasai ganjil dari pandangan mata dunia, bahkan dari pandangan sebahagian orang Islam sendiri. Sebahagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh apabila melihat orang Islam yang iltizam, iaitu komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Seorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang dingin oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sihat. Contohnya, kalau ada satu program kemasyarakatan kemudian masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk menunaikan solat, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan orang yang tidak solat sambil bersenda gurau ketika orang lain solat tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam. Hadirin sekalian, hadis ni boleh kita katakan hadis yang sangat masyhur. Hadis yang selalu digunakan sebagai hujah, dalil oleh para asatizah kita, guru-guru, para alim ulama untuk mengingatkan kita tentang Islam ni. Ala kulli hal, hadirin sekalian, walaupun hadis ini hadis yang masyhur selalu kita dengar, tetapi peringatan Nabi SAW ini adalah satu peringatan yang bukan hanya untuk kita mendengarinya sahaja, tetapi apabila semua peringatan demi peringatan yang datang daripada lidah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah peringatan yang Allah menilai untuk kita mengimani, mempercayai dan meyakininya. Kerana Nabi SAW ini kita tahu asasnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak akan bertutur mengikut hawa nafsunya semata-mata. In huwa illa wahyun yuha. Tetapi kata Allah, sesungguhnya apa yang dituturi oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya, ianya datang daripada wahyu yang kami wahyikan kepadanya. Jadi peringatan ini, hadirin sekalian, walaupun selalu kita dengar dah, Islam bermula dagang dan akan kembali dagang. Islam bermula asing dan dia akan kembali balik asing. Fatuba lil ghuraba. Maka kata Nabi, ingat, beruntunglah di akhir zaman bagi orang-orang yang dianggap asing kerana Islam tu. Pada hadis ni, hadirin sekalian, saya nak pecahkan kepada dua pada malam ni. Pertama, kita nak mengimbau kembali sejarah bagaimana maksud asing permulaan Islam yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni. Bila kita faham situasi hal keadaan asing permulaan Islam yang Nabi cerita ni, maka kita akan terjemahkan pula asing itu apabila dunia ini sebelum dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian, kita semua tahu dah apabila usia Nabi SAW menjangkau usia 40 tahun, maka pada waktu itu Nabi menjadi Rasul yang dilantik oleh Allah dengan turunnya wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Maka Nabi bermula sahaja ketika itu, maka Nabi telah memanjang luaskan,
menyebarluaskan segala risalah-risalah Allah, iaitulah risalah Islam, agama Islam ini. Orang yang mula-mula memeluk Islam, mempercayai risalah yang Nabi bawa ialah isteri kesayangan Nabi, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat dekat dan rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan penerimaan Islam ini dia mendapat sambutan yang luar biasa pada awalnya dah. Tetapi bila isteri Nabi memeluk Islam, kemudian sahabat-sahabat yang dekat dan rapat dengan Nabi seperti mana Saidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti mana pok saudara Nabi Saidina Hamzah, seperti mana sepupu Nabi Saidina Ali karramallahu wajhah. Saidina Ali ni dia istimewa sikit. Dia masuk Islam ketika mana usia dia baru sahaja menjangkaui 10 tahun. Sebab tu Saidina Ali ni dia adalah kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Perempuan pertama Khadijah bintu Khuwailid. Orang tua pertama itulah Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ada juga dari kalangan hamba-hamba seperti mana Saidina Bilal. Dan hadis sekalian, maknanya yang mengikut Nabi SAW ni tak banyak, tak ramai. Bukan sekadar ukuran kita asing itu kerana tak ramai, dah, bukan itu sahaja. Tetapi asing bermulanya Islam itu sudahlah tak ramai yang mengikuti dan mempercayai, bahkan tentangan dan pemulauan dia pula. Kalau sikit-sikit kan, tak ramai, tak apa lagi. Kalau mereka tak kacau. Tetapi dianggap asing, dagang, pelik itu sampai ke tahap mereka menghalang, mereka pulau, mereka tentang, mereka bunuh, mereka penjara, mereka seksa. Dahsyatnya. Kalau kita tengok hadis sekalian, sehingga ke tahap Nabi SAW sendiri yang beriman, meyakini risalah Allah ni, sampai ke tahap mari perasaan naluri manusiawi Nabi ni, sampai ke tahap dia rasa teragak-agak, malu, takut nak ceritakan Islam ini kepada ahli keluarga dia sendiri. Kerana dia tahu ahli keluarga dia ni macam mana perangai dia. Kan? Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal ni. Jadinya sampai ke tahap Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, hendaklah juga kamu sampaikan risalah Islam ini, cerita juga Islam ini, dakwah Islam ini kepada ahli keluarga terdekat kamu. Hadis kalian, ulama tafsir mentafsirkan dalam kitab-kitab tafsir mereka, waktu ayat ini turun, maka Nabi SAW mari berbolak-balik hati Nabi tu. Macam mana ni nak bagi tahu secara terbuka kepada pok saudara Nabi, yang Nabi sendiri tahu ahli keluarga terdekat ni. Kita hadis sekalian dalam dakwah lah kan, kalau nak cerita, nak dakwah kepada orang luar sebenarnya lebih mudah berbanding nak berdakwah dengan ahli keluarga sendiri. Kita balik-balik mengaji, katakanlah kan, ada mai kesedaran nak tegur ataupun nak ajar ahli keluarga terdekat kita ni, kita fikir panjang ke? Jumpa pok saudara nanti dia kata apa? Hang tak sedap tunjuk bagus ha. Aku bukan tak kenal hang daripada telanjang bogel depan mata aku. Ni hang balik-balik besar-besar hang nak tunjuk alim lebih pada aku pula. Ni ahli keluarga terdekat. Nak ceritanya sifat dakwah ni dengan orang luar tu lebih mudah berbanding ahli keluarga terdekat. Bila keadaan tu datang dalam naluri kemanusiaan Nabi, kan Nabi SAW ni dia juga adalah golongan hak yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dia ada sifat manusia. Dia manusia yang a'radul basyariyah, yang memiliki sifat kemanusiaan dia seperti mana manusia-manusia yang lain. Ada kalanya dia rasa malu, ada kalanya mari perasaan emosi dia down, ada waktunya dia bersemangat. Nabi SAW. Jadinya disebut dalam tafsir, malaikat Jibril alaihi salam bagi warning kepada dia, wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu tak laksanakan apa yang Allah perintah ini, aku khawatiri Allah Ta'ala akan memurkai kamu, wahai Muhammad. Allah tak akan memurkai Nabi, tetapi mesej itu kepada kita.
supaya dakwah Islam ini bila kita nak sampaikan, walaupun mari sifat teragak-agak kita tu malu dengan orang-orang tertentu, maka Allah Ta'ala bagi peringatan, ingat, risalah Allah mesti disampaikan. Jadi bila hal keadaan hadis sekalian, berlakunya dakwah Islam secara terbuka, maka penentangan itu terlalu dahsyat. Bukan setakat orang yang diketahui bersama dengan risalah Islam ni, ikut Nabi Muhammad SAW ni, bukan sekadar di pulaunya, bahkan ada yang ditangkap, diseksa di hadapan khalayak ramai. Cerita masyhur Sayyidina Bilal Ibnu Ar-Rabah. Cerita yang lagi masyhur sampai ke tahap dibunuh hadis sekalian, keluarga Yasir. Keluarga Yasir ni, kalau tuan-tuan baca sejarah hadis sekalian, Sumayyah ni dia bekerja dengan tuan dia. Maknanya yang punca ni Sumayyah je. Tapi bila hadis sekalian, dia didapati ditangkap kerana memeluk Islam bersama dengan risalah Nabi SAW ni, akhirnya satu keluarga dia jadi mendapat apa nama ni, dapat kesan dia. Sumayyah ni pula disebut dalam kitab tarikh, kitab sejarah hadis sekalian, tuan dia ni antara pekerja dia yang paling dia suka Sumayyah lah. Maknanya dia sayang kepada Sumayyah ni. Kalau sayang, kenapa dia bunuh seluruh ahli keluarga Sumayyah? Dia hadis sekalian, bila dapat berita ni, orang bagi tahu kepada dia Sumayyah ni dah beriman dengan risalah yang Nabi bawa, Islam, maka dia hantar utusan dia. Dia hantar pegawai dia ke apa, PA dia ke, pergi rumah Sumayyah. Sumayyah balik daripada kerja, kemudian duduk rumah, sampai kat rumah, pembantu dia mari. Minta maaf, pembantu ni dia mari dulu sebelum Sumayyah sampai rumah. Sumayyah balik, tuan dia ni pergi hantar dia punya PA dia ni untuk pergi ke rumah Sumayyah, pujuk suami Sumayyah. Tu Yasir tu, suami dia. Pujuk supaya Sumayyah dan keluarga dia ni kembali balik kepada ajaran tok nenek moyang, jangan ikut ajaran Muhammad bawa ni. Maka bila suami dia dengar, maka tahu dah kantoi. Akhirnya Sumayyah pun balik. Bila Sumayyah sampai kat rumah, ke suami dia bagi tahu, ni kamu kenal kan? Ya, kenal. Pendek cerita, bincang-bincang Sumayyah kata, demi Allah, kami lebih rela menerima apa-apa pun ancaman dan risiko di dunia demi mempertahankan iman, akidah kami kepada risalah yang dibawa oleh Nabi SAW ni. Akhirnya balik PA dia ni, jumpa bos dia, jumpa majikan ni kata apa, pergi bagi tahu sekali lagi, kalau Sumayyah kerah juga begitu pendirian dia, maka ancaman dia satu keluarga dia dibunuh. Maka pergi berunding, Sumayyah kata tak apalah, bunuh pun bunuhlah, yang penting iman kami selamat, akidah kami terjaga. Akhirnya dibunuh seorang perseorang depan mata. Tuan-tuan cuba bayang, anak dibunuh depan mata seorang-seorang. Bunuh seorangnya, tanya Sumayyah, kamu nak kekal lagi pendirian kamu untuk bersama dengan Muhammad? Sumayyah kata, kami rela dibunuh mati demi mempertahankan akidah. Anak yang kedua pula, tanya lagi, Sumayyah, ni kami nak bunuh anak kedua hang ni, hang masih lagi kekal dengan pendirian hang? Masih lagi. Akhirnya sampai suami dia pun dibunuh. Akhirnya Sumayyah hadis sekalian disula. Dia ambil lembing yang tajam, ditojoh, orang kata apa, dicucuk daripada kemaluan dia, sehingga mata lembing itu terkeluar daripada mulut dia. Berita ni sampai kepada Nabi dalam keadaan Nabi berdiri sambil menangis. Nabi menyebut, sabran ali Yasir mau'idukumul jannah. Bersabarlah kamu wahai semua ahli keluarga Yasir. Mau'idukumul jannah, kerana telah dijanjikan Allah kepada kamu semua akan syurga. Tuan-tuan, bukan setakat pemulawannya, halangan, tentangan, seksaan, pembunuhan yang dahsyat. Ni keadaan Islam tu, bermula Islam tu, dia nak berkembang, permulaan dia begitu. Sampai ke tahap hadis sekalian, seluruh umat Islam termasuk Nabi, ahli keluarga Nabi, di pulau sedahsyat-dahsyatnya. Itu berlaku hadis sekalian tahun ketika mana umat Islam di pulau. Berapa lama di pulau ni? Sekatan pemulauan ini hadis sekalian, sampai ke tahap pembesar-pembesar Quraisy Mekah ni, mereka duduk dalam mereka buat satu sidang perbincangan.
Kalau lah hadis sekalian, mungkin di parlimen lah. Maka panggil semua menteri-menteri, pembesar-pembesar dia, bincang ni. Akhirnya termatrai satu perjanjian pemulauan kepada orang Islam. Tulis tu satu antara isi dalam perjanjian pemulauan dan sekatan kepada orang Islam ni, peniaga-peniaga Islam, maka haram, tak dibenarkan siapapun orang Quraisy yang membeli dan berurusan dengan peniaga-peniaga yang Islam ni. Kalau siapa yang ditangkap kerana membeli dengan peniaga-peniaga Islam, maka dia akan dikenakan hukuman. Orang-orang awam dari kalangan Islam pula tak dibenarkan membeli peniaga-peniaga Quraisy tidak membenarkan untuk menjual kepada orang-orang Islam. Sekatan makanan, ubat-ubatan. Sampailah ke tahap hadis sekalian, bila termatrai perjanjian tu, maka hadis sekalian, perjanjian itu akhirnya ditulis di atas kulit unta, kemudian dibuka pintu Kaabah, dimasukkan perjanjian yang ditulis itu dalam dinding Kaabah tu. Digantung perjanjian tu dalam Kaabah, di dinding Kaabah belah dalam. Akhirnya mereka kata apa? Selagi mana perjanjian itu tidak akan dibatalkan selagi mana kertas perjanjian yang termatrai itu tidak dibuka dan tidak dirombak perjanjian tu. Selama berapa lama hadis sekalian pemulauan dan sekatan itu berlaku kepada umat Islam termasuk Nabi? 3 tahun. Di mana umat Islam duduk waktu tu, mereka terpaksa hadis sekalian pindah daripada rumah mereka untuk ikut Nabi. Mereka duduk dengan kemah-kemah yang mereka buat di satu bukit namanya Jabal Abu Qubais. Orang yang pergi haji, dia pergi umrah, pergi kat Mekah, mungkin ada mutawif yang tunjuk mana postur kedudukan Jabal Abu Qubais tu. Tuan-tuan nak tahu hadis kalian yang pernah pergi haji umrah, mungkin dia boleh bayang. Kalau sekarang ni ada hotel yang dikhaskan untuk kerabat-kerabat diraja, menteri-menteri, di situlah dia betul-betul belakang rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, iaitulah betul-betul belakang antara Bukit Safa, Bukit Marwah tu. Bukit Safa, Bukit Marwah kan ada bukit tu, kan ada hotel tu kan. Lah ni dah ada orang kata flyover kan, dia buat kan. Jadi di situlah bukit dia tu hadis sekalian. Sejarah berkaitan Bukit Jabal Abu Qubais ni besar, dalam hadis pun cerita banyak. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut bukit yang pertama diciptakan oleh Allah di dunia ni bukit apa? Jabal Abu Qubais. Sungai yang pertama diciptakan oleh Allah di dunia ni Nil. Itu Nabi sebut dalam hadis. Banyak sejarah, dan kata Nabi ada 70,000 malaikat yang dikhususkan oleh Allah untuk menjaga Jabal Abu Qubais tu. Baik, hadis kalian tu cerita 3 tahun. Tuan-tuan cuba bayang, banyak hadis-hadis yang diceritakan hadis kalian menceritakan bagaimana sedihnya para sahabat waktu tu. Bila ada mereka yang anak-anak mereka sakit, ubat tak boleh nak beli orang pulau. Nak beli makanan tak boleh, makan pucuk-pucuk kayu. Terpaksa makan pucuk-pucuk kayu kerana nak mengalas perut hadis kalian. Bila ada ahli keluarga yang anak kecil mereka sakit, nak jumpa Nabi mengadu, wahai Rasulullah, anak kami sakit kerana ubat tak ada, makanan tak ada. Bila mari masuk ke kemah Nabi nak mengadu kat Nabi, tak jadi mengadu. Kenapa? Mereka menangis kerana mendapati batang tubuh Nabi SAW kurus kering pada waktu tu. Sekatan Islam, permulaan Islam tu dahsyat. Kisah ni hadis sekalian, sehinggalah Allah turunkan Jibril alaihi salam untuk apa? Untuk bagi tahu kepada Nabi. Jibril datang, dia bagi tahu, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala turunkan bantuan dan pertolongan kepada kamu di atas munajat permohonan kamu kepada Allah. Nabi tanya, bantuan macam mana wahai Jibril? Kata Jibril, Allah telah, orang kata apa, membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut. Macam mana Allah pula membatalkan ni? Orang gubal perlembagaan tu, undang-undang tu di parlimen ni, macam mana Allah batalkan? Nabi SAW tak tahu macam mana, tapi Nabi beriman apa yang Jibril bagi tahu tu Allah dah batalkan. Maka Nabi SAW terus turun daripada Jabal Abu Qubais bersama dengan Sayyidina Ali, akhirnya bertemu dengan ayah Sayyidina Ali.
adalah Abu Talib kan waktu tu. Dia memang pertahankan Nabi pada waktu tu, tetapi majoriti pembesar-pembesar Quraisy itu ialah golongan yang tak beriman. Mereka lawan tentang Nabi kerana terpengaruh dengan jahatnya peranan Abu Lahab ni dan Abu Jahal. Jadinya bila Nabi jumpa pak saudara Nabi ni Abu Talib, akhirnya dia bagi tahu, wahai pakcik, sesungguhnya Tuhan kami Allah telah membatalkan perjanjian permulawan yang kamu kenakan ke atas kami orang Islam ni. Pak saudara dia ni pula tak tanya macam mana Allah boleh batalkan. Punya sayang kat Nabi ni, walaupun dia waktu tu ialah Perdana Menteri Mekah. Akhirnya dia kata, betul wahai Muhammad? Ya wahai pak saudaraku. Dia tak tanya macam mana. Kalau kita tanya dulu, siasat dulu, kaji dulu, kan? Nak tengok bukti dulu kita. Tapi pak saudara dia ni pun kesian dekat permulawan tersebut. Dia pun berdoa juga supaya macam mana nak batalkan perjanjian tu. Hadirin sekalian, akhirnya pak saudara Nabi panggil semua orang-orang Mekah ni, berimpun di hadapan Kaabah bersama dengan Nabi SAW dan anak dia Saidina Ali ni. Apa Abu Talib buat? Abu Talib bagi tahu di hadapan menteri-menteri dia ni yang tentang dia kerana pertahankan Nabi SAW. Abu Talib bagi tahu apa? Sesungguhnya Muhammad telah bagi tahu kepadaku bahawa perjanjian yang termatrai yang kita kenakan selama 3 tahun kepada Muhammad dan pengikut-pengikutnya, Tuhannya telah membatalkannya. Tuan-tuan cuba tengok macam mana sikap Abu Talib mempertahankan Nabi itu. Menteri-menteri dia tak habis punya maki lah hadirin sekalian. Wahai Abu Talib, hang gila ke? Mana Tuhan Muhammad turun pula Nabi masuk dalam kita punya parlimen, bincang pula nak buat amendment pindaan perlembagaan. Bila pula dapat 2/3 ni, saya tambah lah, nak gubal perlembagaan ni. Bila pula Tuhan Muhammad, hang ni orang cerdik pandai, orang berpengaruh, golongan Said bangsawan, macam mana hang boleh percaya benda bodoh ni? Kata Abu Talib, aku yakin Muhammad takkan berbohong kerana dia tak pernah berbohong. Mari kita tengok, benarkah Tuhan Muhammad telah membatalkan perjanjian ni? Mereka cabak, kalau begitu wahai Abu Talib, buka segera pintu Kaabah. Akhirnya pintu Kaabah dibuka. Bila buka pintu Kaabah, semua orang terpegut. Apa terjadi? Semua tulisan-tulisan perjanjian tu yang dimatrai tu semua telah musnah, dimakan oleh anak-anak, kecuali ada kalimah atas tu saja. Habis tulisan tu dimakan. Akhirnya mereka terkejut. Nabi pun tak tahu cara macam mana Allah batalkan perjanjian tu. Abu Talib pun tak tahu, tetapi janji Allah, kalau Allah nak datangkan bantuan pertolongan, caranya Allah yang susun. Kita buat kerja dengan yakin sahaja. Bila janji Allah tu nak sampai, cara dia, jalan dia macam mana, itu kerja Allah. Akhirnya barulah terbatal perjanjian tu. Turun balik umat Islam, boleh balik bermuamalat, berjual beli. Tuan-tuan cuba bayang macam mana dianggap asing yang Nabi maksud tu. Boleh bayang tak? Tapi yang paling bahaya Nabi sebut apa? Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Dan ingat, Islam tu akan kembali di akhir zaman, akan kembali dianggap, dilayan asing, dagang macam tu. Hari ni mungkin belum lagi sampai ke tahap dia. Kita nak semayang, tak ada siapa halang. Kalau kita zahirkan amal Islami kita ni, hadis sekalian, amalan ibadat Islam, tak ada siapa-siapa nak halang, nak pukul, nak penjara. Tapi kena ingat, akan sampai keadaan itu. Itu keadaan pertama. Kita akan dapati di akhir zaman, kata Nabi, Islam akan dibenci sampai ke tahap tu. Islam bukan setahap, orang tak mau bersama dengan dia, bahkan akan ada susunan demi susunan untuk orang halang, untuk orang tentang Islam itu, untuk dia sampai kepada umat dan masyarakat. Mungkinlah dengan cara yang lebih moden, dengan cara yang lebih canggih. Bila Islam itu dianggap sebegitu hadis kalian, maka yang akan pada waktu itu naik, yang akan dapat sambutan ialah lawan kepada Islam. Maksiat akan mudah berlaku, maksiat akan bermaharajalela, tapi bila Islam dia nak sampai, program-program Islam susah.
Sekatannya banyak, syaratnya banyak, prosedurnya banyak, tapi bila nak buat maksiat senang je. Tak ada masalah apa. Bila nak buat Islamnya yang ni tu dia. Kamu kena melalui 5 tapih dulu interview, 7 tapih dulu. Ni. Bahkan sampai ke tahap orang akan jadi apa hadis sekalian, keadaan tu orang nak bersama duduk dalam majlis program Islam susah, tapi program-program yang membawa kita keluar daripada norma Islam, nilai Islam tu bercambah-cambah banyaknya. Dengan dalam handsetnya, dengan dalam macam-macam lah. Tapi bab nak Islam ni susah. Lama kelamaan sampai ke tahap akhirnya Islam itu hadis sekalian ditentang sedahsyat-dahsyatnya di pulau dahsyat-dahsyatnya. Bahkan orang yang committed dengan Islam ni akan disisih, akan diasing, akan dipulau, akan dilayan seperti mana orang jahat. Hari ni pun kalau kita terlebih sikit cakap, dia kata penunggang agama. Sudah. Baca hadis sikit je, penunggang agama. Baca ayat Quran sikit je, penunggang agama. Kita jangan terpengaruh dengan benda-benda macam ni hadis sekalian. Biar kita biasakan umat Islam ni sikit-sikit dengan nas agama. Itu baik. Biar lidah kita ni hadis sekalian basah. Hujah kita nombor 1 agama. Kerana Al-Quran ni hadis sekalian, dia sumber utama. Nabi sebut dah. Barang siapa yang waktu dia hidup ni sikit-sikit Al-Quran, sikit-sikit Al-Quran, Al-Quran itu sendiri di hari akhirat akan bantu dia. Tuan-tuan cari hadis dalam kitab Sahih Ibn Hibban yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Apa Nabi sebut? Hadis ini dihukumkan sahih oleh Al-Imam Ibn Hibban. Hadis sahih. Kata Nabi, Al-Quran syafi' wal musyaffa'. Al-Quran itu syafaat, dia akan bantu bagi syafaat pada kita nanti. Wa mahilun musaddaq. Yang kedua, Al-Quran itu juga ialah dia akan menjadi penghujah yang mewakili kita berhujah di hadapan Allah nanti. Kenapa? Kerana waktu di dunia kata Nabi, orang ni dia menjadikan Al-Quran itu sebagai imamah, pemimpin hidup dia. Kenapa Al-Quran boleh menjadi penghujah di hadapan Allah mewakili kita? Kerana waktu di dunia dulu, apa pun yang dia nak cakap, apa pun yang dia nak berhujah, maka Al-Quran itu di hadapan dia. Hujah dia Al-Quran, hujah dia hadis Nabi. Dan di hari akhirat, wa mahilun musaddaq, dia akan mewakili kita pula untuk menjadi hujah di hadapan Allah. Bila Allah Ta'ala suruh malaikat soal kita kan, kenapa kamu buat begini-begini di dunia dulu? Maka Al-Quran akan datang, wahai Allah, sesungguhnya Tuhan aku ni begini. Bahkan ada riwayat menyebut dalam kubur pun Al-Quran akan datang. Katakanlah contoh, ini ada dalam kitab tafsir Al-Imam Ibn Katsir. Apa disebut? Lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah.
haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalam. Syarafa darajatul 'aliyah. Fala tukhliful dah. Sambung sikit lagi nah. Baik. Berkaitan dengan hadis tadi, orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai hujah utama dia waktu hidup di dunia. Wa mahilun musaddaq, kata Nabi. Di hari akhirat nanti, dalam kubur nanti, Al-Quran itu sendiri akan berperanan untuk menjadi hujah. Berhujah di hadapan Allah, di hadapan malaikat, mewakili kita. Bahkan ada dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, kalau tak salah saya, kedudukan perbahasan tu pada muqaddimah dia aja. Dia menyebut bagaimana peranan Al-Quran itu menjadi syafaat dan juga menjadi mahilun musaddaq ni, penghujah mewakili kita ni. Bila ada soalan-soalan kubur sampai ke tahap contoh, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sebelum kita jawab Allahu Rabbi, maka akan datang satu suara menyebut Allahu Rabbuhu. Allah lah Tuhannya. Ditanya, ini suara datang daripada mana? Akulah Al-Quran yang dia jadikan pemimpin dalam hidup dia. Akulah Al-Quran yang dia jadikan hujah demi hujah sandaran waktu dia hidup. Kata Nabi, wa man ja'alahu imamah qadahu ilal jannah. Al-Quran ni, siapa yang waktu hidup di dunia dijadikan Al-Quran itu imamahu, pemimpin hidup dia. Dia nak sandar hujah apa pun, dia nak rujuk apa pun, maka Al-Quran itu adalah rujukan utama dia. Pemimpin hidup dia Quran. Al-Quran kata boleh, maka baru dia kata boleh. Al-Quran kata tak boleh, maka dia pun mengharamkan pada hidup dia, pada diri dia. Ini orang yang menjadikan Al-Quran itu imamah, pemimpin hidup dia. Maka kata Nabi, di hadapan Allah di hari akhirat pula, Quran ini pula akan datang menghadap Allah dan akan bertutur kepada Allah, minta izin kepada Allah, qadahu ilal jannah. Wahai Allah, waktu di dunia dulu, hamba-Mu yang ni, dia jadikan aku pemimpin hidup dia. Dia nak buat apa pun, dia refer aku dulu. Hari ni aku yang dia jadikan, aku Al-Quran yang dia jadikan pemimpin hidup dia ni, rujukan hidup dia ni, maka aku mohon kepada kamu, qadahu ilal jannah, izinkan aku wahai Allah untuk aku pandu dia pula, untuk aku pimpin dia pula menuju kepada syurga-Mu wahai Allah. Sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu khalfa zahrihi, barang siapa yang waktu hidup dia tak mau jadikan Al-Quran itu sebagai hujah sandaran utama dia. Dia lebih berbangga pakai hujah yang lain, nas yang lain, dalil yang lain selain Quran dan hadis ni. Dia rasa dia lagi hebat, dia tak mau jadi. Quran dia tak peduli dia. Maka orang yang membelakangkan Al-Quran sampai ke tahap hidup dia tidak dipimpin dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran kata, itulah yang dia tak peduli. Yang mana Al-Quran larang, maka yang itulah yang dia buat. Orang yang macam ni, Quran itu sendiri kata Nabi akan menghadap Allah di hari akhirat, minta kepada Allah, saqatahu ilan nar, izinkan aku wahai Allah untuk aku sendiri yang campakkan dia ni ke dalam neraka jahanam. Hadis ni tuan-tuan boleh dapati dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jadi hadirin sekalian, inilah hal keadaan di akhir zaman ni. Bila kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai hujah utama, panduan utama untuk orang lain kongsi, mari pula tomahan lain yang menganggap perbuatan itu pelik. Apa nak peliknya? Itu hujah Allah, itu hujah Al-Quran, itu hujah hadis, hujah Nabi SAW. Akhirnya mari fitnah-fitnah yang
bagi orang tak suka dengan hujah-hujah agama ni. Bila nak cakap hujah agama, kita sendiri pun rasa, satgi aku cakap lebih, orang kata korang label aku pula penunggang agama. Sudah. Tak bahaya dah doktrin tu. Sikit. Lama kelamaan orang tak suka nak berdebat, berhujah, nak mencari kebenaran, tak mau gunakan sandaran agama ni. Bahaya. Hadirin sekalian. Baik. Last. Tadi situasi Islam datang dagang dan dia akan kembali di akhir zaman pun dagang asing. Orang tak suka, orang benci, orang halang. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Maka ingat, beruntung dan berjayalah orang yang waktu tu dianggap asing tu. Jadi macam mana kita nak tahu sifat-sifat dia tu? Supaya kita pun boleh pastikan diri kita ni ada sifat-sifat orang yang akan dianggap asing, dianggap dagang di akhir zaman, kata Nabi ni. Tuan-tuan, hadis ini dijawab dalam kitab Sahih Ibn Hibban tadi ni. Kalau tuan-tuan Google, insya-Allah dapat apa kata Nabi. Nabi cerita lebih terperinci berkaitan dengan sifat-sifat orang yang akan beruntung kerana dianggap asing, anggap dagang di akhir zaman. Hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban. Sesungguhnya Islam itu dia bermula seperti ghariban, dagang asing. Wa sayaudu fatuba lil ghuraba, dan dia akan kembali balik dagang orang tak suka asing, tapi kata Nabi fatuba lil ghuraba. Beruntung, bergembira, berjayalah orang yang akan dianggap asing dan dagang. Waqila, sahabat bila dengar Nabi cakap gitu, mereka bertanya kepada Nabi, wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah golongan-golongan yang akan dianggap asing dagang di akhir zaman ni? Maka Nabi sebut, qala, kata Nabi SAW, mereka adalah golongan yang allazina yuhyuna sunnati min ba'di. Mereka adalah golongan umat-umatku yang sentiasa menghidupkan sunnah perjuanganku min ba'di, selepas daripada ketiadaanku. Walaupun aku dah tak ada, kata Nabi, tetapi mereka sentiasa menghidupkan sunnah perjuangan aku. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi, sifatnya ialah wa yu'allimunaha fi ibadatillah. Mereka adalah golongan yang sentiasa mencari ruang, cari peluang untuk mengajar, menerangkan, menjelaskan Islam kepada semua hamba-hamba Allah. Dua sifat ni. Allazina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha fi ibadatillah. Mereka adalah orang yang sentiasa akan menghidupkan sunnah perjuanganku selepas daripada ketiadaanku, dan sentiasa mencari ruang, peluang untuk mengajarkan agama Islam ini, terangkan agama Islam ini kepada semua hamba-hamba Allah di dunia. Dan bila mereka ada dua sifat ni, maka mereka lah yang akan dipulau, ditentang, dianggap asing, dianggap tak elok, tetapi beruntung, bergembira, berjayalah mereka. Kenapa? Kerana Allah sentiasa bersama dengan mereka. Para malaikat Allah akan turut juga bersama-sama dengan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'af. Terkasar bahasa, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.